Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat tanda orang syukur, syukur dengan segala nikmat. Ingat Tuhan dengan tafakur agar iman kukuh tersemat. Bersama saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya doakan seperti biasa, yang dalam kesusahan Allah kurniakan kemudahan, yang dalam kesulitan Allah kurniakan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang indah dan barakah ini, kita nak bicarakan tentang satu topik yang menarik sebenarnya, iaitu hati bertafakur. Namun persoalannya ialah bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita tafakur, dan di manakah tempat yang afdal? Lalu apakah cara yang boleh kita gunakan untuk tafakur? Semua itu akan kita bicarakan secara tuntas dan cerdas dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadil Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Sihat, Alhamdulillah, makin sihat Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Halim Din yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan berkaitan hati bertafakur. Baik, jadi untuk permulaan di pagi yang barakah ini, kita nak dengarkan dahulu mukaddimah tentang topik ibadah kita, iaitu hati bertafakur. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar sidang penonton yang setia dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi yang mulia, yang barakah ini? Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran junjungan Nabi besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih pada Da'i Hakim. Sama-sama Ustaz. Siap dengan mukadimah pantun, masya-Allah kan. Ini yang seronok ni. Ya. Akan melihat bagaimana suatu hakikat kita lihat. Kehidupan kita ni itulah yang disuruh oleh Islam, oleh syarak. Kita cinta kepada Allah, kita rindu kepada Allah, cinta kepada Nabi, rindu kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, maka zahirkan dengan rasa cukup-cukup bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang dikurniakan olehnya kita pada pagi ini, untuk kita memahami dalam suatu perkara yang cukup penting di dalam Islam. Selalu kita dengar kalimah ataupun perkataan yang selalu diungkapkan, berfikir, merenungi, kemudian dia mengingati. Maka pagi ni cukup beruntung kita. Untuk apa? Kita sama-sama berkongsi ilmu, tuan-tuan. Yang disebutkan tadi, hati yang bertafakur. Betul. Hati yang bertafakur. Baik, saya nak memetik dalam sebuah ataupun dalam satu ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89, berkaitan dengan hati dan kepentingannya. Sebab disebutkan tadi hati yang bertafakur. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, apa maksud pada hari kata Allah? Tidak ada guna manfaatnya lagi, yakni pada harta kamu kata Allah, dan juga pada anak pinak kamu yang kita sayangi, yang kita cintai, illa, melainkan unless kata Allah, bila kamu datangnya nanti kepada aku kata Allah, man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati mereka yang bersih, hati yang mereka ini yang disebut sebagai yang banyak mengingati Allah, yang banyak berfikir tentang kebaikan. Sesuatu yang difikirkan itu menatijahkan taqarrub ila Allah, yang disebut sebagai
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila kita katakan hati bertafakur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh memaksudkan, memaknai hati yang bertafakur itu adalah hati yang dekat dengan Allah. Hati yang sentiasa memikirkan sesuatu tentang ketauhidan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut hati yang bertafakur juga adalah hati yang disebut sentiasa mengingati tentang dirinya akan berpindah ke satu alam yang dinamakan sebagai alam akhirat. Walaupun kita nampak, kalau kita katakan tafakur itu daripada kata akarnya yang disebut fakara yakfiru, ya, iaitu merenungi ataupun mengingati dan juga memikirkan. Itu yang disebut, ya, fakara yakfiru fakran. Maka bila disebut tafakur, kita disuruh supaya memperbanyakkan ingatannya kepada Allah. Sama juga berfikir sesuatu tentang keesaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-21 Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ulama ada menyebut di antara ustaz, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, cara kita berfikir, ya, ustaz dan tuan-tuan, cara kita yang dikatakan hati berfikir, teruslah kita tengok yang lain. Tengok pada diri kamu, kata Allah. Ya, wa fi anfusikum, pada diri kamu afala tubsirun. Afala tubsirun tu bukan maksud hanya mengapa kamu tidak melihat, tetapi dengan maksud tubsirun juga basar, iaitu kamu melihat dengan mata hati, ustaz. Ini yang dikatakan bertafakur dengan hati. Hati sentiasa memikirkan tentang ciptaan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Yasin pada ayat yang ke-77, ustaz, Allah menyatakan, selalu tadi pun kita dah dengar dah sikit terjemahan daripada ayat 77 Yasin. Allah menyatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah menyatakan, kenapa kamu tidak melihat? Ini yang disebut. Sama juga bila dikatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah, kenapa kamu tidak berfikir, kenapa kamu tidak ada akal kamu yang sepatutnya kamu merenungi lebih jauh tentang apa? Tentang ciptaan kamu, kata Allah, ustaz. Bagaimana yang Allah bagi tahu ciptaan kamu ni aku cipta daripada nutfah. Dalam ayat yang lain Allah sebut nutfah itu mimma immahin, yakni saripati air mani yang hina. Tiba-tiba Allah kata, tiba-tiba fa idza huwa khasimum mubin. Kenapa kamu menjadi insan manusia yang sombong, Ustaz? Dia jadi orang yang takabur. Ini bila disebut tafakur, dia boleh jadi lawan dia takabur. Kenapa? Orang yang tidak dapat bertafakur kerana telah ditutupi dengan sifat hatinya, yakni takabur. Jadi orang yang takabur ni orang yang sombong diri, bongkak, yang dirasa diri dia hebat. Dalam hadis qudsi disebut al-kibriya'u ridai. Ya, bila dikatakan, kata Tuhan, sesungguhnya takabur itu adalah selendang aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak layak kita nak ambil selendang Allah. Apatah lagi dengan sifat bongkak takabur. Kita boleh ambil contoh Namrud yang cuba nak membakar Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar. Fir'aun, bagaimana cuba nak membunuh Nabi Allah Musa dengan kaum Bani Israelnya. Dan begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab. Apa yang tak mereka buat kepada kekasih Allah Nabi SAW. Kenapa? Sebab mereka hilang daripada bertafakur kerana mereka mempunyai sifat takabur. Takabur inilah yang melenyapkan, takabur inilah yang memadamkan, takabur inilah yang merosakkan, memunahkan. Kalau kita kata bahasa, memunahkan, merosakkan sifat bagi orang yang disebutkan tadi insan bertafakur. Jadi artinya kalau kita mengambil suatu kesimpulan, khulasah, bertafakur itu berartinya kita memikirkan tentang hakikat diri kita, Ustaz. Dan menjurus ke arah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan itu Allahu Ahad, Allah yang esa, Allah yang mempunyai sifat takabur, Allah yang mempunyai sifat Jabbar Al-Qahar, Allah yang mempunyai sifat yang hebat. Tetapi manusia hanya kerdil, Ustaz. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, maka tidaklah orang itu bertafakur kalau sekiranya mereka
ada sifat takabur, iaitu menyombong diri. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah permulaan kepada perbincangan kita pagi ini. Hati yang tafakur ialah hati yang tenang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meraihkan soalan yang pertama pagi ini, boleh Ustaz ya? Boleh. Soalan yang menarik bagi saya untuk kita bahaskan bersama dari Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Soalan yang pertama Ustaz, apakah perbezaan antara tafakur dan juga tazakur menurut pandangan Islam? Yang kedua, apakah bertafakur dengan alam merupakan satu elemen yang lebih mudah untuk kita fahami tentang tafakur hati agar ikhlas tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Sahziatul Sidik atas soalan. Jadi Ustaz, yang pertama, beza tafakur dan tazakur. Baik, sidang penonton dan juga pada puan yang bertanya soalan tadi. Bila kita lihat tadi, tafakur tadi memikirkan, merenungi pada diri dan juga pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai khaliq, pencipta, dan manusia dan juga yang disebut alam, haiwan, binatang itu adalah makhluk. Maka kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kata akar tadi, fakara yakfiru fakran. Manakala tadzakur lahir setelah mana adanya di situ tafakur. Bila mana Ustaz kita memikirkan tentang kekuasaan Allah, betul, ciptaan diri kita sendiri tadi, lalu kita ini yang disebut ni, adanya ingatan itu tazakkur. Ingatan tazakkur daripada zakara yadhkiru, yakni mengingati dan menghayati. Mana mungkin orang yang tidak bertafakur dia akan menjadi orang yang tazakkur. Betul. Ini perbezaan dia. Jadi bila mana tazakkur dia sudah bersedia. Kalau kita katakan tazakur dengan lidah, umpamanya pagi-pagi lagi, bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini tazakur. Ada orang yang bangun tidur, dia tak terus bangun Ustaz, dia tak terus pergi bilik air. Dia diam sekejap, dia duduk sekejap kan, dalam keadaan menung, menguap, menguap. Maka bila dia menung itu, kita boleh katakan tafakur. Kenapa? Dia fikirkan aku ni hidup balik. Betul. Bila aku hidup balik ni, mana kita mensyukuri di atas nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kata Allah, kamu nak hitung akan nikmat yang aku berikan kepada hamba, la tuhsuha. Pasti kamu tak akan hisap, tak akan dapat hitung, tak akan dapat mengira. Terlalu kasir, terlalu banyaknya nikmat Allah. Dia bangun dia tafakur sekejap. Adakah itu yang baik? Ya. Kalau kita katakan tafakur ini sebenarnya adalah suatu ibadat hati. Maknanya kita bangun tidur ni sekejap, kita ambillah dalam lebih kurang dalam masa 2-3 minit tafakur sekejap, memikirkan kalaulah aku ni tak hidup balik, katalah dalam keadaan aku tidur tadi dengan baca bismillah tidak, dengan nak kotlah biasa amalan orang yang belajar ni Ustaz, dia biasanya selalu membaca Quran dengan surah Al-Mulk dan sebagainya. Sebab dia fikir aku tak tahu ni mungkin mati dia dalam tidur. Mungkin tidur yang terakhir bagi aku. Tapi bila hidup balik, Allah nikmat dak. Terus dia bertazakur tadi, alhamdulillah. Itu paling kurang. Kemudian tazakur lagi dengan perbuatan. Mengingati diri dengan perbuatan apa dia? Semayang Ustaz. Yang ni tadi subuh. Every day 5 times. Kita kata 5 waktu. Yang pertama awal sekali bangun tidur ni subuh. Subuh bangun. Jangan cuti-cuti di Bali ni rasa macam cuti solat pula tuan-tuan puan Allah pun faham katanya. Allah pun faham katanya. Dia kata Allah pun faham. Takkan tak boleh kot sekali-sekala cuti di Bali, cuti semayang. Allahu Rabbi, jangan buat hal. Ini hukum yang tak ada cuti, melainkan uzur orang wanita dan sebagainya seumpama dengannya. Jadi tazakur pula dengan perbuatan. Kemudian bila mana tazakur lagi pada setiap masa Allah hidupkan tadi. Bermula daripada tafakur, maka akan lahirnya orang bertazakur. Tapi kalau dia tidak bertafakur, tidak memikirkan soal diri dia yang Allah ciptakan tadi daripada nutfah, maka betul lah, benarlah Allah sebut tadi, apa dia kata Allah, khasimun mubin. Fa idza huwa khasimun mubin. Suddenly, tiba-tiba kata Allah, dia pun dia jadi manusia yang bongkak, yang sombong. Nampak? Walhal
sebab mereka tidak mengenali diri. Sebab Betul. itu saya suka nak menyebutkan tuan dan puan sekalian, tafakur ni satu ibadat hati yang mana diri kita nak tengok pada diri kita tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku bangun pagi boleh mata celip, boleh tengok alam umpamanya, kemudian mata celip aku boleh melihat sesuatu yang boleh aku mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup kita tuan-tuan. Itulah yang kalau kita berperanan sebagai seorang hamba dan insan. Tapi kalau kita kekal dalam sifat manusia, manusia belum tentu boleh jadi insan, tetapi setiap insan dia akan menjadi seorang manusia. Ustaz, Allahuakbar. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan selepas kita sedar dari tidur, maka kita menung sekejap dan ringkas bangun. Jangan kita menung kemudian awal lagi Ustaz tidur semula lah. Jadi itu antara perkara yang perlu kita perbaiki. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa tanda hati tafakur? Cakapnya kurang, fikirnya seimbang. Apa tanda hati tafakur? Jiwanya senang, hatinya lapang. Apa tanda hati tafakur? Diri dicemuh tenang, agama diserang lantang. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Halim Din, membicarakan tentang topik ibadah iaitu hati bertafakur. Dan tadi kita tunda satu soalan dari sahabat kita Sahziatul Siddiq berkenaan iaitu apakah bertafakur dengan alam ini juga merupakan satu elemen yang lebih mudah. Tadi kita bicarakan antara perkara yang boleh kita tafakur kepada diri kita sendiri. Baik. Dan adakah dibenarkan juga kepada alam, Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih yang bertanya Ustaz Da'i Hakim dan juga tuan-tuan dan puan sekalian. Saya teringat dalam kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka rahimahullah, bagaimana kata Abu Hamka, sesungguhnya tafakur itu adalah suatu fikir zikir. Fikir dan zikir. Okey, kita dah jelaskan tadi, maknanya kita mengambil daripada apa yang disebut memaknai tafakur itu dengan cara kita berfikir dan berzikir. Persoalan tadi disebut, adakah kita boleh bertafakur dengan alam? Ini yang disebut saya. Baik, kalau kita lihat bagaimana kita nak merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar kewujudan Allah Subhanahu wa taala, pembuktian Allah wujud itu bila maka disebut adanya alam. Kita mengaji dalam kitab sifat 20, kitab-kitab lama ni, kitab-kitab kuning. Bila kita katakan apa bukti wujudnya Allah, maka adanya alam. Baik, alam ni apa dia? Alam ni termasuklah diri kita. Alam ni termasuklah haiwan, termasuklah apa dia, tumbuh-tumbuhan, termasuklah apa juga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama tauhid, bila kita nak merasai kebesaran kekuasaan Allah, maka ada dua cara. Yang pertama kata Allah dengan ayat-ayat manzurah. Ini ayat manzurah. Ayat tu maksud dia tanda. Tanda kekuasaan Allah pun dia. Manzurah ni nazara, yang kita lihat. Ini yang kata melihat dengan alam. Bukan sekadar melihat. Yang disebutkan tadi afala tubsirun, basar. Maka hendaklah kamu juga melihat dengan cara terus memikirkan, merenungi kekuasaan Allah terhadap segala ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kata ulama, iaitu dengan ayat maqru'ah, tanda kekuasaan, kewujudan, keesaan Allah. Maqru'ah ni apa dia? Qira, yang dikatakan iqra yaqra'u Quran. Yang dikatakan maqru'ah ni ayat yang boleh dibaca, apa dia? Quran tadi. Yang kita baca Yasin tadi, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim ila akhir ayat, 83 ayat Yasin tadi. Yang ni ayat maqru'ah. Ini kalam Allah yang bersifat mukjizat. Maka kita fikir, baca, kemudian kita memanjangkan kepada maksud makna ayat. Itu juga memerlukan tafakur. Tapi kita nak fokus tadi, bagaimana yang katakan tafakur kepada alam.
kita teringat tak tuan dan perempuan sidang penonton, pagi-pagi ni nak menyanyi sikit lah supaya kita ni tak adalah ngantuk. Maklumlah cuti-cuti ni dengan aircon lagi dan sebagainya. Bila kita dengar lagu ni betul dah Ustaz, memang tepat sungguh. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Contoh, lihatlah bunga yang mekar, subhanallah, itu Allah yang punya. Contoh, lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Okey Ustaz? Bolehlah. Sedap Ustaz. Sikit. Tenang mendengar. Ya, tenang mendengar. Jadi ini yang kata alam, burung alam, Betul. gunung alam, bunga alam. Jadi semua ni kita melihat apa yang kita sebut subhanallah. Diajar supaya kita mentakdiskan Allah, tasbih. Subhanallah, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Itu tak lama lagi lah, bulan Rejab nanti Isra' Mi'raj. Allah dengan kuasanya menyatakan subhanallazi, maha suci aku, yang tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Yang ni Allah sendiri bersumpah diri dia, maha suci aku, kata Allah. Jadi artinya bila kita lihat sesuatu alam, maknanya sekaligus tuan-tuan dan perempuan sekalian, hati kita yang ni berfikir, merenungi hebatnya Ustaz ciptaan Allah. Tak ada manusia boleh jadikan pokok, cuma kita boleh tanam daripada dia punya apa dia panggil anak durian musangking, kalau Ustaz contohlah mesti durian dah ni. Jadi kita tanam, kemudian yang tumbuh itu ialah daripada orang kata rutin siram, baja dan sebagainya. Tapi yang menghasilkan buah kalau diizinkan Allah maka jadilah. Macam juga anak yang bila mana disebut dalam hadis Nabi SAW, yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman. Bila bercampurnya benih laki dan perempuan, persetubuhan antara suami isteri. Dan ketika itu kalau kata Allah yes, malaikat akan ikut apa yang Allah perintah. Kalau kata walaupun bertemu jutaan sperma dengan yang benih laki perempuan tadi, kalau Allah kata no, malaikat tak akan uruskan untuk dijadikan sebagai janin sehinggalah 120 hari, maka ditiupkan nyawa yang diperintahkan oleh Allah pada malaikat. Itu pun atas keizinan Allah. Maknanya apa dia? Kesemuanya kita akan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan balik tadi Ustaz. Ya, betul. Ya, tuan-tuan sekalian. Bila kita bertafakur ni, tujuan apa dia? Mengenal diri satu, kemudian kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata hukama, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kamu kenal diri kamu, maka kamu juga faqad arafa rabbah. Kamu akan kenal Tuhan kamu. Tapi kalau orang yang tak bertafakur, tengok alam pun tidak, tengok pada diri pun tidak, jadi daripada air mani tadi, kemudian tak rasa ini ada suatu tanda-tanda keesaan, kekuasaan Allah. Apa yang berlaku, baik musibah, apa pun, sama ada nikmat ataupun musibat, dia tak fikir ini semua kejadian yang telah ditentu, disusun, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menolak takdir akan berlaku. Orang yang kontradiksi, mereka akan berlawan dengan takdir. Mereka tidak mengakui kewujudan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sebenar. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang Nabi suka sangat amalan tafakur. Bahkan di antara sahabat yang paling banyak bertafakur, sehingga sahabat meninggal, isteri dia menyatakan, membenarkan. Siapa dia? Sahabat tak lain tak bukan Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari disebut oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Kata Imam Al-Ghazali, di antara sahabat yang paling kuat bertafakur adalah Abu Zar Al-Ghifari. Orang yang tawaduk, orang yang taqarrub ila Allah, orang yang cukup hampir dengan Allah, sentiasa hidup dia bertafakur. Sebab itu ada ungkapan menyatakan sesaat kita bertafakur, ya, kita saat aja kita bertafakur dalam satu masa yang pendek, maka khairum, yang kata lebih baik khairum minas sanah, lebih baik daripada setahun kita buat ibadat ataupun sepanjang tahun kita buat ibadat. Bukan maksud
tak perlu pula kita sembahyang, tak perlu. Jangan kata gitu. Maksud dia punya kelebihan tu. Maksud dia, kita memikirkan tentang kebesaran kekuasaan Allah. Jadi kelebihan dia cukup besar. Kerana itu di antara Rasulullah selalu bertafakur, berkhulwah, menyunyikan diri, menyepikan diri daripada kesibukan dunia ni. Ini pun juga Nabi buat tiap-tiap tahun. Kalau kata sebulan, setahun Nabi tasmidkan bacaan dengan Jibril. Begitu juga saling berganti, Jibril baca, kemudian Nabi mendengarkan daripada Jibril membaca Quran. Ini pun istilah tafakur dengan ayat yang disebut ayat maqru'ah tadi, ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, jadi selain kita bertafakur dengan diri kita sendiri, tafakur juga kepada alam yang boleh mendatangkan kebesaran dalam diri kita. Baik, soalan seterusnya yang saya fikir menarik juga untuk kita bahaskan bersama dari Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jenis tafakur? Adakah tujuan tafakur untuk menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah? Yang ketiga, bagaimanakah yang dikatakan hati bertafakur dan siapakah yang selalu melazimi tafakur? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz ada 3 soalan. Yang pertama, jenis tafakur. Yang kedua, tujuan tafakur. Dan yang ketiga, bagaimanakah yang dikatakan hati bertafakur, Ustaz? Baik, terima kasih Dak Hakim, tuan dan perempuan dan juga yang bertanya tadi. Saya nak membaca dalam satu ayat, 2 ayat di dalam surah Al-Imran, iaitu ayat 190 dan ayat 191. Saya fikir ayat ni selalu sidang penonton sekalian kita dengar daripada kuliah, ceramah, dan juga kita pun dengar daripada pembacaan apa yang kita fahami dan akan kita hayati insya-Allah. Ayat itu berbunyi, kata Allah, firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat ini selalu kita dengar dan kita baca. Bila Allah sebut tadi, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi. Ini pun juga yang disebutkan tadi, boleh katakan tafakur alam. Di dalam penciptaan langit dan bumi, kata Allah, dan perselisihan, pergantian malam dan siang itu, maka bagi orang yang ada ulul albab ni, apa dia? Orang yang ada hati-hati yang terbuka, hati yang selalu memikirkan, hati yang bertafakur, nampak kata Allah. Maka bagi orang yang memikirkan, yang sentiasa bertafakur, mereka akan merasai takjub, iaitu kehebatan, haibah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan. Lalu kata Allah, dengan sebab mereka bertafakur alam tadi, Allah menyebut allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iaitu bagi siapa ni? Orang yang dah bertafakur ni, maka bagi mereka, orang yang memikirkan, lalu mereka sentiasa mengingati Allah. Sama ada qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan mereka baring, kata Allah, diri, duduk dan baring. Mereka tadi sentiasa memikirkan tadi tentang ciptaan Allah, langit dan bumi. Seterusnya kata Allah, lalu mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan tadi apa yang disebut langit dan bumi dan segala isi dunia yang ada itu dalam keadaan batila. Batil dalam keadaan yang sia-sia, yang ditafsirkan, dalam keadaan yang tidak ada faedah dan makna. Kemudian kata Allah lagi, faqina azabannar, lalu mereka minta kepada Allah, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Subhanallah. Ustaz Hakim, ya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, nampak natijah daripada orang yang sentiasa bertafakur. Yang ni kita ambil tadi sebagai jenis tafakur yang pertama, yakni tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak dengarkan lagi jenis tafakur yang lain, akan tetapi kita nak berehat seketika. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Banyak perkara boleh dicakap tapi tak semua boleh diungkap. Banyak perkara boleh dipuji tapi jangan sampai mencaci. Banyak perkara boleh difikir tapi jangan sampai kafir. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita yang mulia Ustaz Halim Din, membicarakan berkaitan ibadah iaitu hati tafakur. Dan tadi kita berhenti pada poin yang kedua, jenis tafakur, iaitu yang pertama tadi tafakur tauhid, yang kedua tafakur apa Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih Da'i Ahmad dan sidang penonton sekalian. Kita melihat tadi tafakur yang kedua ni tafakur ibadah. Tafakur ibadah ni artinya kita sentiasa memikir, merenungi tahap ibadah yang dilakukan. Adakah kita rasa satu keadaan comfort, selesa dengan ibadah yang kita lakukan, ataupun kita memikirkan, merenungi bagaimana yang Nabi semayang malam umpamanya hatta tawaramat qadamat, sampai bengkak kaki Rasulullah, semayang sunat tahajud, semayang malam qiyamul lail. Nampak? Bila mana kita memikirkan soal ibadah, kita rasa aku ni agak-agak layakkah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak istighfar pun susah tuan-tuan. Betul. Nak berdoa pun ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kita kata cukup payah. Kalau kita berdoa dalam keadaan berjalan, maka Allah datang dalam keadaan berlari untuk menerima doa. Itu pun kita tak berdoa. Ini Ustaz, maksud dia, kita memikirkan tentang bagaimana cara ibadat kita. Semayang kita selama ni khusyuk ataupun tidak. Kita tahu bagaimana semayang kita. Dalam keadaan ada ilmu ke tidak. Itu. Kemudian Quran umpamanya. Adakah kita baca dalam keadaan bertajwid umpamanya. Artinya bertafakur ibadah ini kita nak improve. Kita nak buat suatu penambahbaikan daripada amalan kita yang buat, bukan tak buat, tapi banyak kecacatan dan kekurangan. Sebab itu bertafakur dalam perkara ibadah supaya apa dia, kita meletakkan ibadat kita berkualiti dan excellent. Ibadat kita tuan-tuan agar diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekiranya ibadat kita main cincai, itu yang disebut kita kena muhasabah balik. Kan Sayyidina Umar Al-Khattab dinyatakan, Sayyidina Umar sebelum tidur Ustaz, dia memikirkan hari ini apa yang aku buat, apa yang aku beramal, apa yang aku beribadah kepada Allah. Apa kurangnya aku hari ini buat ibadah kepada Allah? Adakah hari ini lebih banyak ibadah, lebih baik ibadah aku daripada semalam? Ini difikirkan oleh Sayyidina Umar before sleep, sebelum tidur, hari-hari Sayyidina Umar. Maka kerana itu kita pun mengambil sebagai sunnah daripada Khulafa'i Rashidin Al-Mahdiin, mereka yang mendapat juga petunjuk daripada Allah. Bila kita berfikir, merenungi tentang amalan kita, dan kita buat satu comparison, perbandingan dengan sahabat Ridwanullah alim ajma'in. Kita juga buat amalan, perbandingan dengan wali-wali Allah. Puasa sunat ni selang sehari. Ada yang hari-hari wali Allah berpuasa. Quran ni menjadi makanan mereka pada setiap hari. Kalau kata kita berapa kali Ustaz makan? Kata 5 kali Ustaz. 5 kali. Paling banyak tu. Paling banyak tu lah. Paling banyak. Bukan lagi makan, kadang terkedarah lagi Ustaz. Jadi kalau nak sebut makanan bagi wali Allah Al-Quran, bukan kata 5 kali sehari. Setiap masa mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan perkara dunia Ustaz. Yang ni lah cubalah. Kita pun tak boleh buat. Kita semualah kita akui. Susah kita nak sibukkan tiap-tiap hari dengan akhirat. Tetapi paling tidak memikirkan bagaimana aku, langkah kaki aku untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak memikirkan soal road to paradise, tapi aku selalu memikirkan bagaimana road to Wembley umpamanya Ustaz. Orang yang bola dengan cara bola kan. Road to Qatar umpamanya, World Cup mungkin akan datang ni tak lama lagi. So banyak kita memikirkan yang berkait dengan dunia. Akhirat mereka lupa, bahkan langsung tidak memikirkan soal mati. Kerana itu juga memikirkan soal mati, bertafakur tentang kematian, mereka itu akan melenyapkan hadhimil ladzati, sesuatu yang boleh melenyapkan perkara yang disebutkan tadi, perkara-perkara duniawi. Kita ingat banyak mati ni pun tafakur. Bila kita ingat mati, kita rasa diri aku ni nak mati. So yang disebut wa isti'dadan lahu liyaumil akhir wa asyadduhum isti'dadan lahu. Pasti Ustaz, mereka kata ulama akan buat persiapan untuk kematian. Jadi inilah yang dikatakan untuk kita apa dia, untuk proses melakukan peribadatan, maka bermula dengan tafakur tentang amalan-amalan yang Allah
yang Allah perintah dan Allah akan tanya besok di dalam kubur dan juga di akhirat nanti. Baik, jadi itu dua jenis tafakur. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supina Yusof daripada Tanjung Karang, ajukan soalan dengan Ustaz ya. Boleh Ya, puan, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan rakyat yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni kan, macam mana kita nak didik hati kita ni supaya hati kita, anak-anak kita lah semua untuk istiqamah dalam tafakur, Ustaz? Adakah kita dengan rojak dan khauf tu, takut dan harap tentang kematian tu juga kira istiqamah, Ustaz? Tu istiqamah dalam tafakur, Ustaz. Itu je soalan saya, Ustaz ya. Ya, terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Sumbina dari Tanjung Karang bertanyakan soalan bagaimana Ustaz kita nak didik diri kita dan juga ahli keluarga kita yang lain. Baik. Soal didik ya, kita kata tarbiyah ni itulah. Kita kata tarbiyah luaran anak pada diri kita bukan kata senang, susah. Betul. Tapi bila Ustaz ya nak sebut tentang tarbiyah qalb. Tarbiyah qalb ni maksud tarbiyah hati kita. Kita nak pujuk, kita nak didik, kita nak bawa, nak manjakan hati kita ni untuk banyak mengingati akhirat. Sebab itulah Allah ingatkan kita daripada awal lagi ya, di dalam surah Syams Allah kata apa dia, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya kata Allah, untung sangatlah orang yang menyucikan hati mereka. Beruntung. Mereka bahkan menjadi orang yang al-falah ni berjaya. Dan yang kedua kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Orang yang mengotorkan jiwa mereka, hati mereka ni orang yang rugi kata Allah. Mutlak. Nampak? Sebab apa dia? Tidak ada suatu zikrullah. Zikir tu tak ada, zikir hati ni. Dan yang kedua kata Syekh Dr. Sharaf Al-Qudah, seorang ulama hadis Jordan. Dia menyatakan bahawa bila mana syukur juga ada syukur tiga jenis, syukur qalbi, syukur fi'li, syukur qawli. Syukur yang dikatakan syukur qalbi ni bagaimana hati kita banyak setiap masa mengingati Allah. Hati ni dia ada imalatu qalb, maksud dia kecenderungan hati, tendensi. Berat hati ni kita bagaimana? Contoh waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah kita rasa, aku nak tinggalkan kerja aku, Ustaz? Segala apa yang aku buat ni aku nak tinggalkan. Sebab aku nak dahulukan umpamanya berwuduk segera dan solat segera. Baik. Itu contoh. Ini hati yang sentiasa ada imaratul qalb, kehendak dia kuat. Untuk apa? Ingat pada akhirat, zikrullah. Tapi bila mana hati tadi yang disebut hati yang ada titik hitam, lalu dia ada 2-3 titik, akhirnya dia akan menjadi Ustaz tompok-tompok hitam, tuan-tuan. Tompok ni kita jadi senang tempat untuk buang sampah. Akhirnya lagi kotor, lagi kotor, lagi kotor. Sedangkan tak berlaku tazkiyatun nafs. Betul. Contoh saya ambil lagi. Apa hikmah di antara tujuan zakat? Bila tujuan zakat tathhir wa tazki, maksud dia tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bersihkan harta dan menyucikan hati, nampak? Bila ada duit kita ada sifat bakhil. Yang ni Nabi minta lindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, protect aku, lindung aku daripada aku ni ada penyakit al-jubni, takut. Hanya yang aku nak takut pada Allah. Satu. Yang kedua, wal bukhli. Dan aku minta lindung daripada hati aku ni jadi adanya sifat mazmum, sayyi'ah, dhalalah, iaitu yang disebut sebagai orang yang bakhil. Bakhil ni penyakit daripada hati. Betul. Maka betul lah tadi kata Kak Supinah. Bagaimana kita nak istiqamah? Bagaimana caranya, kaedah? Apa approach? Apa kita punya pendekatan? Apa kita punya mekanisme yang kita rasa boleh untuk kekalkan ingatan tadi, hatinya tadi? Hati yang bersih, hati yang sentiasa bertafakur. Kan itu tadi, jangan lupa tengok alam, berfikir cara Allah. Yang kedua, bila mana kita baca Quran. Ini antara kaedah cara untuk kita kekalkan. Nak mendidik hati, kemudian nak memujuk hati, bahkan nak melembutkan hati. Diri dan juga anak-anak.
tepat. Jangan kita biarkan anak ni tak baca Quran. Betul. Allah, Ustaz hari ni tengoklah hari ni. Boleh dengan handset Ustaz. Boleh dengan macam-macam medsos ke, kita kata sosmed, sama je media sosial. TikTok boleh layan 2-3 jam. Itu TikTok. Lepas ni TikTok ke tak tahulah, macam-macam istilah. Ada yang melayan yang melayan Facebook, Instagram. Kita tak heran. Kalau menjurus ke arah tadi, memikirkan soal hidup di dunia dan akhirat. Dan bila mana kita ambil tadi Facebook, Instagram untuk jalan dakwah, untuk menyebarkan sirah Nabi, untuk menyebarkan tauhid Islam umpamanya. So yang ni kita tak ada hal. Kita kata, go ahead. Kita kata tak ada masalah. Tapi masalahnya, menghabiskan banyak dengan hal duniawi. Maka hati kita jauh dengan Allah. Petah lagi, tidak memikirkan tadi soal mati. Saya setuju sangat bila mana orang bertafakur tadi, dia hendaklah banyak mengingati tentang diri dia, iaitu akan kematian yang tiba-tiba menjelang. Mati dalam keadaan mengejut. Cuba fikir, renungkan. Baru ni kita dikejutkan. Seorang isteri, suami isteri baru balik umrah seminggu. Meninggal isteri di hadapan suami. Keretanya, aksiden Ustaz, malangan di Johor, kemudian terbakar. Cuba renungkan. Umur isteri 28 tahun. Mudah-mudahan Allah mengampuni, mencucuri roh ke atas, mencucuri rahmat ke atas roh, Allah yarhamah. Meninggal depan yang disebutkan tadi, suaminya melihat sendiri dengan mata kepala. Tak rasa ke hati kita nampak kematian ni? Walhal balik daripada umrah seminggu lagi. Macam kita kata suami, ialah susahlah kita kata nak terima. Bukan tak boleh terima Ustaz. Siapa-siapa pun, saya pun, ialah Ustaz sendiri pun, kita kata, bila keadaan berlaku depan mata tuan-tuan macam tu, kalau kita hati kita tidak memikirkan, bertafakur, kita akan menyalahkan takdir. Tuhan tak reti, Tuhan bodoh, Tuhan macam-macam. Kita akan menyalahkan Tuhan sebab kita tidak menyucikan hati. Tapi kalau kita ambil balik, tafakur hati kita tadi, ingat mati, rupanya Allah bagi tahu dah yang disebut wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama tafsir, bila kita ingat kepada sesuatu tentang kematian dan sebagainya, maka kita tahu bahawa aku ni datang daripada Allah, milik Allah, dan aku akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita nak educate, nak tarbiyatul aulad, tarbiyatul nafs diri kita, anak-anak. Maka ambil tadi dengan cara apa dia? Nak istiqamah tadi, tengok alam, memikirkan dengan mata hati. Kemudian yang kedua, banyak-banyak membaca Quran dan mengambil tadabbur, tafahum. Insya-Allah, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Baik, jadi antara cara untuk kita ingatkan keluarga kita ialah kepada kematian. Kita lihat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Halim Din, membicarakan berkaitan ibadah, iaitu hati bertafakur. Baik, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita, Ustaz Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah keutamaan tafakur yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, yang mana di dalam tafakur itu mengandungi doa, istighfar dan syukur? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. # biar tahu, jangan keliru. Baik, terima kasih Ustaz Da'i Hakim dan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Saya dah sebut beberapa perkara tadi tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungi dalam makna kata lain tadi, iaitu bertafakur. Maksud dia kita melihat di atas kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya. Dan kemudian bila kita lihatkan tadi di dalam hadis Nabi pun, di antara memanglah Nabi suka amalan bertafakur, supaya untuk memuhasabahkan diri kita, banyak yang kita melakukan kesalahan pada setiap hari. Sebab itu disebutkan tadi ada bertafakur ini dengan cara memohon keampunan kepada Allah. Bila dah kita rasa banyak maksiat,
Sebab itu di antara tujuan tafakur ni apa dia? Tujuan tafakur ni supaya kita segera menjauhi daripada perkara-perkara jahat dan maksiat. Kita tak boleh lari. Saya, Ustaz, dan semua kita lah yang ada, tuan-tuan sekalian, ya. Bila mana kita pada setiap hari ni dorongan nak melakukan kejahatan maksiat tu berbagai-bagai. Dorongan bahimia, sifat kebinatangan umpamanya, dorongan daripada sifat rububiyah, iaitu rasa macam diri kita Tuhan, itu pun ada juga. Syirik dan seumpama dengannya. Jadi kalau kita katakan dosa ni memang tak boleh lari pada setiap hari. Ada dalaman dan ada luaran fizikal, dan ada hati yang kita buat onar ataupun maksiat dan sebagainya. Kan itu kita perlunya bertafakur untuk segera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Segeralah kamu mohon keampunan kepada Tuhanmu bila mana kita buat dosa. Jadi bila mana bertafakur tadi dengan cara berdoa, maknanya kita tahu dengan cara ini sahajalah daripada tafakur akan jadi tazakkur. Bila kita berfikir, kita akan berzikir. Maka bila kata berzikir tadi, termasuklah dengan cara doa minta keampunan pada Allah. Kemudian melakukan ibadah solat. Kalau ada yang belum lagi dia qada umpamanya. Maklumlah zaman-zaman jahiliah kita, Ustaz. Saya pun jahiliah juga, Ustaz. Samalah kita, Ustaz. Semua macam tu peringkat awal. Ya, kita kata macam Sayyidina Umar jugalah. Umar waktu muda apa yang Umar tak buat? Membujur lalu, melentang sapu Umar. Tapi bila Allah bagi, Allahu yahdi, Allah bagi hidayah. Betul. Nampak? Fikir balik, ya Allah, berapa tahun aku tak semayang ni? Ada orang yang sedar umur dah 70. Ustaz, ada umur yang dah 70 baru rasa, ya Allah. Ada yang baru semalam, satu malam dia sedar, kemudian dia terus minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Sebagaimana cerita yang masyhur, cerita seorang abid ataupun satu orang disebut sebagai ahli kitab. Di dalam hadis Bukhari, Nabi sebut namanya Al-Kiflu. Al-Kiflu ni kira dia ni ahli kitab tapi banyak buat dosa, banyak buat jahat. Bila orang perempuan yang nak pinjam duit pada dia, sebab dia ni orang hartawan, Ustaz, dia orang yang kaya, dia boleh bagi pinjam, syarat perempuan kena serah tubuh badan pada aku. Itu syarat dia. Jadi bertemu satu orang ni abidah, satu orang ahli kitab, yang perempuan ni cukup alim, cukup warak, tapi desakan duit, Ustaz. Terpaksa kita pinjam dengan cara yang macam tu, mau tak mau dia fikir juga, fikir, tapi tafakur dia fikir tadi, tafakur dia akhirnya menjeratkan diri dia. Allah. Baik, tapi ada dia punya hikmah juga, nak menyedarkan Al-Kiflu rupanya. Maka diserahkan lebih kurang dalam 200 dirham, tak silap dalam hadis Bukhari sebut. Bagilah pada perempuan wanita tadi. Kemudian syarat dia tadi bagi tubuh badan, serah tubuh badan, dia nak ratah. Waktu malam tu nak bersama dengan perempuan, nak berzina lah dalam bahasa Ustaz. Ketika itu dia tak tenang. Al-Kiflu ni dia rasa satu debaran, vibration. Duk hati, jantung macam tu lah. Dia rasa tak sedap, dia kata. Kenapa yang lain tak ada masalah? Perempuan sebelum ni, dia kata. Dengan hang ni, dia kata. Memang lain macam, dia kata. Kata perempuan tu siapa dia? Dia kata, aku ni dalam keadaan al-khawf minal jalil. Dia kata, aku ni tu cukup takut dengan kekuasaan Allah. Perbuatan ni maksiat dilaknat oleh Allah. Bingkas bangun Al-Kiflu, Ustaz. Dalam hadis tu menyebut, bermula saat tu, pukul berapa tu? Kita katalah pukul 12 tengah malam. Menjelang subuh, tak sampai satu malam pun, tak sampai satu hari. Meninggal dia, Allah cabut nyawa Al-Kiflu. Nabi kata dakhalal jannah, al-jannah, syurga dia. Kenapa? Dia bertafakur, dia memikirkan berapa lama dah maksiat jahat yang dibuat tadi Al-Kiflu. Maksiat zina dan seumpama dengannya. Jadi Allah nak menyedarkan kita, kadang-kadang ada orang yang besok nak mati, hari ni dia bertaubat. Kita tak boleh nak kata judge orang tu, kau ni ahli neraka selama-lama dah. Tak boleh. Sebab mana kita tahu sebelum dia mati, mungkin tengah malam dia bangun tahajud, taubat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita ambil tadi, di antaranya bertafakur tadi, bila kita lihat kita ada doa minta ampun pada Allah di atas apa juga kesilapan kesalahan, istighfar, perbanyakkan minta taubat kepada Allah tentang kesalahan dan maksiat yang acap kali kita buat dan tak rasa suatu perkara yang memudaratkan diri dunia akhirat. Dan yang ketiga, maka bila mana kita tafakur, kita ambillah dengan cara banyak kita syukuri atas ni'mah. Aku ni tak syukur,
Ada duit tapi aku tak bayar zakat umpamanya. Yeah. Aku ada duit, aku jarang sedekah. Aku ada duit tapi aku tak pernah belanja anak-anak yatim. Tak contoh. Aku sebagai seorang pemimpin tapi aku tidak kasihani rakyat aku, contoh. Yang ni kita ambil di antaranya bertafakur. Maka bila aku nak jadi pemimpin, as a leader, aku kena tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umpama. Aku nak kena tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni dibimbing, dididik oleh Nabi supaya merenungi jawatan kamu bukan suatu benda yang main-main, bukan tasyrif, walakin taklif. Bukan suatu keuntungan kita boleh buat pada jawatan, tetapi taklif. Renungi, kamu kena bertanggungjawab. Yang ni datang satu rasa syukur. Syukur Allah bagi aku sebagai satu orang yang berjawatan tinggi. Dan aku bersyukur tu maksud kata, aku kena amanah. Aku kena lakukan dengan penuh kebenaran dan kesedaran. Kalau tidak, nanti aku akan azab. Aku akan diazab oleh Allah. Sebab itu disebut di akhir hayat dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Faqina azaban nar. Minta lindung daripada Allah, daripada kita ni humban masuk dalam neraka. Sebab apa ni? Kita takut. Dalam keadaan kita tidak memikirkan soal akhirat. Ini di antara tujuan maqasid bila kita bertafakur. Tujuannya ialah di antaranya dapat meninggalkan maksiat, dapat meninggalkan segala kebobrokan cara hidup, dan kemudian dapat kita meninggalkan suatu kezaliman, kekejaman kalau kita sebagai seorang pemimpin kepada rakyat umpamanya. Jadi kerana itu kita mengambil suatu manfaat yang tadi, ya, keutamaan tafakur itu adalah untuk meletakkan diri kita, ya, orang yang sangat-sangat dicintai, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru-kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah maksud hadis Nabi yang menyatakan bertafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun? Tafakur yang bagaimana, seperti mana yang dimaksudkan itu? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Rosdin Samah atas soalan, dan mudah-mudahan ada jawapan ringkas Ustaz sebagai baik. Terima kasih yang bertanya. Ada yang menyatakan hadis itu hadis maudhu, yang disebut oleh Nabi SAW, fikratus sa'ah khairum min ibadah sanah. Maksud dia bertafakur sesaat itu lebih baik ataupun lebih kita kata utama daripada beribadah sanah ni setahun. Betul. Dan dalam hadis yang lain pun ada sebut juga, fikratus sa'ah khairum min ibadati sittin sanah. Ada yang menyebut tentang bertafakur satu saat itu lebih utama pula daripada orang yang beribadah selama sittin sanah. Sittin sanah ni 60 tahun saat. Jadi menung-menung balik, aku ni tak payah semayang 60 tahun umur aku, tak payah semayang, kira nak menung tengok alam, aku subhanallah dah. Kira elok dah 60 tahun aku dapat ibadat punya pahala umpama contoh. Dia begini, ya, kita ambil pengajaran, walaupun hadis tu kita kata tak tentu statusnya. Bagi saya dia bukan hadis yang sahih, ya, dan ada yang ulama kata hadis tu, ulama hadis kata hadis maudhu. Apa pun kita nampak, ertinya dia punya prioriti ataupun fadilat, keutamaan dan kelebihan kita bertafakur kita ambil. Iyalah, kalau sekiranya kita nak semayang aja umpama contoh, tapi tidak pernah mengislahkan, buat satu penambah kebaikan. Sebab itu ada di dalam istilah kita kata tahsinul ibadah, Ustaz. Ada disebut lagi, iaitu tahsinul qiraah. Dan ada lagi disebut tahsinul salah. Bila disebut tahsin ni, tahsin apa dia? Memperbaiki kualiti, mutu ibadah. Fikir, aku ni semayang tapi aku tak pernah hadir kekhusyukan di dalam solat umpama. Itu yang kita kena fikirkan. Aku puasa dah Syaban tahun, tapi Nabi kata kam min saimi laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Ramai orang yang berpuasa di akhir zaman tapi tak dapat apa-apa daripada puasa mereka melainkan lapar dan dahaga. Min ju' wal atash. Lapar dan dahaga saja, tuan-tuan. Semayang pun macam juga kan, Nabi kata, sayati 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu zaman orang yang semayang, bukan tak ramai ada orang yang semayang. Tapi Nabi kata wala yusallun. Yang ni kita kena fikir lagi. Apa dia kata Nabi tentang orang yang buat haji umrah? Macam Nabi kita Ustaz, kita nak upgrade kita punya betul. Gaji, kita nak upgrade kita punya pangkat, betul Ustaz. Kualiti mutu kita punya pekerjaan, semua kita nak upgrade, semua nak yang terbaik. Sebab itu Nabi kata lagi, la taqumu sa'ata yahuju aghniya ummati linuzha. Berapa ramai orang yang buat haji umrah tetapi mereka hanya untuk melancong dan tidak
ada niat mereka nak melakukan ibadah. Kerana itu kita sentiasa muhasabah, kita memikirkan macam mana tadi Ustaz ya, kita sedang memikirkan aku nak upgrade. Betul. So kerana itulah berfikir itu dia berterusan apa tindakan kita, action kita, kita kena memperdalamkan ilmu di dalam Islam. Itu Baik, yang Ustaz. utama. Baik, jadi terima kasih atas pencerahan kepada soalan yang diajukan tadi. Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk saran tambahan 30 minit. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Halim Din, membicarakan berkaitan ibadah, iaitu hati tafakur, bukan takabur ya. Jadi nak dengar betul, nak tidur betul. Baik, jadi kita nak tanya satu soalan yang berkaitan topik kita, iaitu hati tafakur ini. Adakah dibolehkan untuk bertafakur mengikut ajaran selain ajaran agama Islam, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Da'i Ahmad, Ustaz Da'i Hakim dan sidang penonton yang dirahmati sekalian. Kita sebut tadi soal tafakur ataupun bahasa moden kita kata meditasi ya. Tafakur, meditasi ni ialah samalah. Tapi bagi kita, sebab tafakur tu memang ada ayat di dalam Quran, wa yatafakkaruna fi khalqillah umpamanya. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi menyebut Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Maksud dia apa dia? Hendaklah kamu memikirkan tentang ciptaan Allah, tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah. Itu Nabi larang ya. Sebab satu tahap nanti kita tak jumpa, kita boleh jadi gila, Ustaz. Yang tu jadi haru. Betul. Baik, kita cara yang kita diajar oleh agama kita macam tu tadilah. Kita pun dah panjang lebar menyebut tadi dengan cara kita kata tafakur alam, kemudian jenis-jenis tadi ada tafakur tauhid, tafakur ibadah dan sebagainya. Dan ada orang-orang yang bukan Islam, agama yang bukan Islam, ada cara tafakur mereka. Sebab tafakur bagi mereka itu adalah nak menghidupkan roh yang ada di dalam diri mereka. Ini amalan pada agama yang lain ya. Mereka ada cara mereka ada cara mereka. Dan bagi kita sebagai Muslim, sebagai mukmin, kita diajar oleh Nabi kaedah ataupun cara kita bertafakur. Kalau mereka umpama dengan cara dipanggil Ustaz yoga ke, ataupun dengan apa juga kaedah yang mereka buat, dengan cara pergerakan badan. Cuma ada dalam sebuah hadis At-Tabrani, Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menanya kepada Nabi untuk bertafakur bagaimana. Nabi kata, kamu pejamkan mata kamu, kemudian kamu rapatkan bibir kamu, kemudian kamu perbanyakkan zikir di dalam hati kamu. Itu cara yang Nabi ajar. Itu kata Islam ni. Dia berbeza kan. Kita pejamkan mata, kemudian rapatkan bibir, kemudian dalam hati perbanyakkan zikir, zikrullah, dan juga zikir pada hadiri kita, langsung kita akan zikrullah. Bila mana kita tengok pada agama yang lain, ialah ada pandangan menyatakan bahawa pada agama yang lain ni, bila mana mereka bertafakur, rupanya ada kebaikan dari sudut kesihatan. Itu mereka buat kajian. Tafakur bagi bukan agama Islam juga, mereka mengatakan bertafakur ini boleh mencerdaskan otak. Itu pun dia juga ya, bagi mereka. Maknanya kalau kita katakan Islam itu lebih, mereka mendahului, maksud Islam itu mendahului. Kalau kata yang bukan Islam, itu cara mereka. Tapi bila Islam, sebab lebih kita kata kita beyond, lebih daripada apa yang ada pada akal. Maksud akal setakat boleh memikirkan. Tapi kita bertafakur ni, kita sampai peringkat aku akan serahkan kepada Allah. Macam tadilah, kita disuruh untuk memikirkan tentang penciptaan Allah. Tapi Allah larang kita untuk kita memikirkan zatnya. Nabi larang. Nabi tak bagi. Sebab takut nanti kita tak capai. Sebab dia beyond. Maksud dia melebihi daripada tahap kekuasaan akal yang ada. Ataupun penguasaan akal tu dia tidak semacam kita kata dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah. Jadi apa yang kita boleh fikirkan,
kita bertafakur tu cukup sekadar mananya kita ingat kepada Allah, ingat kelemahan diri, ingat pada diri kita, aku nak buat penambahbaikan yang banyak. Yang selebihnya itu maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi artinya kita melihat ya, kadang-kadang di dalam parlimen tuan-tuan sekalian, alam sewan sidang DUN dan sebagainya, katalah ada ahli Dewan Rakyat, wakil rakyat YB meninggal umpamanya. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat minta supaya kita bertafakur sejenak. Tafakurlah dalam seminit. Masa tu masing-masing pejamkan mata, tak pejam pun tak apa. Maknanya kita merenungi kematian umpama contoh yang menimpa tadi ahli wakil rakyat tadi. Kita disuruh supaya bertafakur dan langsungnya kita rasa apa dia? Kita rasa aku ni setengah sonok dengan dunia ni. Oh, aku diingatkan tentang kematian. Aku pula bila umpama contoh. Dia begitu. Ini Islam. Lebih ke arah dia akan ingat pada diri dia yang lara. Itu kita kata. Ya? Sebab memang kita tahu, kalau kita tak semayang 5 waktu, tengok macam mana. Pasti hati kita akan jadi keras, tuan-tuan. Anak kita pun gitu juga. Pasti dalam keadaan degil. Ketegak kata orang Kedah lah. Macam tu lah. Tapi kalau kita didik balik, lembutkan hati dengan apa? Dengan cara semayang. Itu tafakur ibadah. Dalam semayang dia boleh fikirkan daripada berdiri tegak, kemudian rukuk, i'tidal, dalam sujud, dalam semayang pun ada tafakur. Bukan kata kita diam diri, tercegat, begitu duduk diri kan. Tafakur tak. Dalam semayang pun ada tafakur. Menginsafi diri. Itu yang kita nak muhasabah diri. Wallahualam. Baik, jadi cara yang terbaik ialah kita fikir sejenak, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Baik, soalan seterusnya dari Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Soalan saya, ketika kita bertafakur, ketika itulah banyak gangguan lain yang datang. Jadi bagaimanakah untuk membuang segala gangguan itu supaya hati kita bertafakur dengan tenang? Mohon kupasan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Baik, terima kasih. Senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat ya, iblis dan syaitan ini kita kena kenal dulu. Siapa mereka? Mereka ni musuh. Musuh bagi orang yang beriman. So Allah musuh orang yang beriman. Dah mereka berjanji dah, la uqwiyannahum ajma'in. Mereka akan menyesatkan anak Adam ni, yang mana mereka yang beriman kepada Allah. Mereka akan kacau, mereka akan datang illa mukhlasin, kecuali orang yang beriman tadi ikhlas sebenar-benarnya di dalam mengamalkan ataupun beribadah. Gangguan tu kita kata sememangnya, kebiasaannya begitulah. Baik kita dalam bentuk ibadah, peribadatan fizikal umpamanya, puasa, zakat, haji, kemudian semayang, dia kacau, ganggu. Ni pula dalam pemikiran ni, dia jadi rosak. Rosak ni dia jadi suruh kita ni jadi keliru, Ustaz. Kita ada tagline kita kan, biar tahu jangan keliru. Sebab dia nakkan supaya kita ni bukan tak buat ibadat. Kalau dia tengok, oh aku payah nak tembus ni. Mamat ni aku nampak ni memang payah. Hebat dia ni. Siang malam pagi petang ni dalam mengingati Allah ni, Masya Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk, baring pun dia tak lupa pada Allah. Jadi dia pun mula nak jadi Mami Jarum ni. Dia mula nak datang, mula nak cucuk. Macam mana keadaan? Sebab itu disebut iblis dan syaitan ni, dia hasut kita ni, dia majrudam. Maknanya dia boleh datang melalui saluran darah. Dia ikut saluran darah. Kita fikir cara elok, kita fikir ni dalam keadaan kita ambil contoh mudah. Setiap kali kita semayang nak khusyuk, kita faham daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Kita tahu faham makna. Tapi Ustaz, kadang-kadang tengah-tengah tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia boleh lencong, Ustaz. Kita jadi tak ingat apa yang aku sebut tadi. Baca tapi tak dapat nak tangkap makna tu. Kita nak absorb, maksud dia nak serap daripada bacaan-bacaan dan seterusnya dihayati. Akhirnya tengah-tengah sembahyang tu dia boleh melencong ke lain sampai bukan takat kita dah hilang konsentrasi, konsentrate, dan kita hilang fokus dalam bacaan. Silap-silap rakaat pun kita 3, 4, kedua dia jadi keliru. Jadi macam tu. Ini yang kata majradam, dia masuk melalui saluran darah. Dia ini kata kita ada musuh kita. Jadi macam mana nak buat kalau kita kata semayang? Sebab itu kita disuruh supaya baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila akhir sampai habislah.
Itu antaranya. Dan juga macam mana kita nak elak daripada gangguan lagi, ya. Waktu mana kita berfikir tentang ciptaan, ya, yang Allah ciptakan kita, ciptakan manusia, makhluk dan semuanya, kita kena tetapkan tadi Rabbi Allah tu thumma istaqim. Ingat pada Allah walaupun datang macam mana pun gangguan. Memang kita kena faham dia bukan daripada Allah, dia daripada iblis dan syaitan. Maka segera kita tolak cepat-cepat, dan balik tadi Nabi kata Rabbi Allah. Ingat Allah balik, ingat Allah balik. InsyaAllah bila kita nak zakat, ikhlaskan dengan nama Allah. Ikhlas, aku buat ni kerana Allah, bukan kerana lain. Sedekah pun bukan kerana nak menunjuk. Jadi buangkan sifat mahmudah daripada riaknya, sum'ah, ujub dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita buangkan, tendang, sepak, terajang sifat mazmumah, sayyi'ah, dhalalah, dan kita cuba letakkan rapat-rapat, dakap rapat-rapat sifat mahmudah agar kita kekal dengan tafakur fillah, tafakur fi khalqillah, iaitu tafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Umpama steering kereta kita nampak ke kiri atau ke kanan, maka kita betulkan, luruskan ke hadapan. Itulah hati kita yang berbolak-balik. Jikalau iman kita di bawah, maka kita tinggikan semula ingat kepada Allah. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Halim Din, membicarakan topik ibadah iaitu hati bertafakur. Banyak yang telah dikongsikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kita nak meraihkan soalan dari Fadli Matsyah, sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, untuk mengisi hati supaya mendapatkan ketenangan darinya, selain daripada solat, zikir, selawat dan sebagainya, apakah lagi pengesian untuk hati yang sentiasa tenang dan bertafakur kepadanya? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Fadli atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada yang bertanya, tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang dikasihi sekalian. Nabi Allah Isa AS pernah menyebut, bila kita bercakap itu maksudnya kita berzikir, dan bila mana kita diam diri itu maknanya kita berfikir. Itu Nabi Isa menyebut. Dan kata ulama lagi, sesungguhnya tafakur itu sebenarnya adalah suatu inti fikiran. Dia inti, macam karipap dia ada inti, Ustaz. Kalau karipap tak ada inti, tak sedap. Dia gitulah, kita kiaskan begitu. Ulama kata menyebut gitu. Maksudnya tafakur itu inti pada fikiran. Jadi ertinya tadi, bila mana kita bertafakur, bermaksud, ya, banyak cara dan banyak kita boleh katakan tafakur itu sama ada berfikir, merenungi tentang ibadah kita kepada Allah tadi, yang amalan kita macam mana, bagaimana, adakah amalan kita diterima, macam Kak Supinah daripada Tanjung Karang tadi sebut, adakah macam mana datangnya satu al-khawf, roja, mengharap, rasa takut kepada Allah, lalu lantaran kita akan mempergiatkan, sebab amalan-amalan kita ni kadang-kadang dia perlu satu dorongan, Ustaz. Contoh, kita takut banjir besar berlaku, jadi mana kita pun semayang. Sebab apa dia takut dengan banjir umpama, ataupun taufan ribut umpamanya, kita pun semayang. Jadi itu antara perlukan dorongan selain daripada orang bagi motivasi, nasihat, teguran dan sebagainya. Kerana itu bila kita bertafakur ni, dia banyak dia punya channel dia, ya. Ada yang kadang-kadang bertafakur ni dia seorang-seorang. Ada bertafakur ni melalui suatu majlis ilmu umpamanya. Macam pagi inilah kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bertafakur apa dia? Apa yang saya sebutkan tadi. Saya juga menyedarkan diri saya. Saya juga menegur pada diri saya. Saya mengetuk pintu hati saya. Dan juga kita semuanya kita boleh sharing. Maknanya kita boleh kongsi. So bertafakur ni berbagai-bagai cara, berbagai-bagai kaedah. Tapi yang kita lihat, tafakur ini dia merenungi. Maksud dia, kata Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, sesungguhnya tafakur ni melihat pada diri dan cerminkan diri kita.
aku ni nak jadi baik ke aku nak jadi jahat umpamanya. Maka timbul suatu rasa ya, bila mana kita bertafakur, oh Allah perintah ni aku jadi satu orang hamba kepada Allah. Aku diperintahkan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Sehingga bila Allah sebut yang di dalam Quran menyatakan Allah kata sesungguhnya yang mulia di sisi aku, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi aku kata Allah orang yang takwa. Fikir balik, oh bukan raja, bukan agung, bukan pemimpin, bukan apa dia manusia biasa tak, tetapi siapa-siapa yang menjadi manusia yang bertakwa dengan keadaan mereka menjadi hamba kepada Allah, taat kepada Allah dan begitu juga kepada Rasulnya. Inilah yang dimaksudkan tadi. Kita akan menjadi manusia yang sentiasa menjadi orang yang buat suatu penambahbaikan pada diri. Betul. Daripada kekurangannya, daripada kelemahannya. Itu yang kita kena tengok, tuan-tuan. Contoh kalau kita katakan sebagai kematian itu pun sebagai suatu ingatan yang bagus. Sebab itu Nabi kata aksiru bimauti zikra. Kamu perbanyakkan ingatan kepada mati. Aksiru lil mauti zikra hadhimil ladzati. Bila ingat mati ni dia akan melenyapkan, Ustaz. Betul. Suatu kelazatan dunia yang kita katakan sebagai la'ibun wa lahwun dalam Quran sebut. Adakah kamu ingat ni, dunia ni tak ada apa je sebenarnya, kata Allah. Hanya permainan dan walahwun ni seronok-seronok aja. Sia-sia. Tetapi bagi orang yang bertakwa, akhirat itulah yang lebih utama. Jadi artinya dunia ni balik. Dalam keadaan kita terlajak handbrake, tarik balik brake dan handbrake terus. Kalau kita nampak ni aku ni dah lara sangat. Betul. Fikir balik. Sebab itu saya teringat satu cerita, Ustaz. Ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Abdullah bin Umar. Hidup dia memburu. Dia macam, yalah kita kata bukan kita tak Islam. Anak Sayyidina Umar Islam. Cumanya banyak lalai. Kemudian dia pergi buru-buru, jumpa satu tempat, Ustaz, di mana tempat ni mal'ab lah, padang. Kalau kita kata macam padang bola Quratul Qadam, mal'abun, maksud dia satu padang kawasan lapang, orang budak-budak hulam ni main bola, sepak sana sepak sini, ada goalkeeper dan sebagainya. Satu sudut ada satu budak hulam di atas batu ni, dia tak main. Jadi Abdullah bin Umar ni pelik. Dia kata, apa hal budak ni tak main? Dia menung tengok orang lain main bola. Dia pun pergi kat budak tu yang hulam. Dia kata, Kaif, kenapa kamu tak main dengan kawan-kawan kamu? Jadi budak ni terus direct. Dia kata, pakcik, uncle, gitulah. Dia tak kenal Umar, apa dia Abdullah bin Umar. Pakcik, ginilah. Saya ni sedang memerhatikan. Saya sedang melihat bagaimana kawan-kawan saya duk main bola macam ni. Adakah Allah jadikan manusia ni hanya untuk abasa? Kan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 tak silap, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu fikir manusia ni diciptakan hanya untuk abasa, main-main? Ada yang main-main dengan hiburan dia punya minat dia. Ada yang bola-bola je, Ustaz. Ada yang dia ni seronok berfoya-foya je. Ada yang minum arak, judi-judi je. Contoh, abasa. Jadi dia kata, adakah Tuhan ciptakan kita ni hanya untuk bermain? Ibnu Umar tersentak, Ustaz. Bila mana dia dengar macam tu punya budak ni cakap, dia balik di rumah, dalam riwayat menceritakan menangis dia. Dia bertaubat kepada Allah. Sejak daripada tu Abdullah bin Umar Al-Khattab menjadi satu orang sahabat yang cukup rapid, orang Kedah kata rapat, qarib dengan Nabi. Dan dia di antara juga yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Hanya dengan teguran ataupun sinis daripada hulam budak tadi yang tak bermain bola. Ada setengah orang dapat satu teguran macam tu, dia sedar. Nampak? Nampak maknanya dia berfikir juga. Takkan Tuhan jadikan aku ni memburu? Macam itulah dia sedar. Oh, aku ni semayang jemaah pun kurang macam tu. Nak belajar ilmu pun kurang. Memburu. Macam tu juga. Duk main. Tiba tersentak. Oh, aku ni banyak main sangat. Aku tak fikir tentang akhirat. Kerana itu mencakupi, merangkumi tafakur ni ada datang daripada diri kita sendiri yang kita berfikir, Ustaz. Dan kadang-kadang ada datang daripada teguran orang, daripada sesuatu yang kita lihat dengan mata kepala kita. Wallahualam. Baik, jadi itu antara perkara yang boleh kita perbaiki. Banyakkan renung kepada kebaikan dan juga kesalahan yang telah kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan seterusnya, Ustaz, dari sahabat kita Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Adakah mereka yang hidup dalam bertafakur ini akan sentiasa dalam ketenangan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Huda atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton rahmati Allah. Dalam Quran pun saya ada sebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maksud dia, ketahuilah kamu bila kamu zikir, ya, kita kata tadi tafakur itu kemudian ke arah zikir, maka akan hati menjadi tenang, ya. Bizikrillah tatmainnul qulub. Tatmainnah maksud dia hati kita akan jadi rasa tenang dan senang. Tenang tu satu saat dia jadi senang. Betul. Bila tenang tu dia jadi senang. Tapi kalau orang yang tidak bertafakur, sebab dia tak rasa diri dia ada kelemahan. Saya sebut tadi. Ada ulama kata bila tafakur ini maknanya cerminan diri. Aku ni baik ke? Ataupun sebaliknya. Betul. Jadi kita muhasabah diri. Kalau kata aku ni banyak lagi, aku tak buat sembahyang pun, aku main-main, kemudian Quran pun aku tak tahu, baca pun tidak pun semua. Dia sentiasa nak muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Ke hadis Sayyidina Umar sebut, muhasabah, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi kita tahu kita ni ada banyak kekurangan, kelemahan. Diri saya pun gitulah. Ya ilaha illallah. Jangan kata ustaz-ustaz masuk TV ni, dia punya excellent. Dia punya unggul saya. Kadang-kadang dia punya expectation dia tu, dia rasa kita ni macam wali dah. Kita pun sebenarnya itu sebab saya teringat almarhum Datuk Dr. Harudin menyebut, kita ni jangan tunggu baik baru kita nak menyampaikan. Jangan kita ada ilmu baru kita menyampaikan tak. Kita menyampaikan sehingga kita ada ilmu. Nampak? Kita buat sesuatu yang Allah perintah sehingga kita menjadi baik. Jangan nak tunggu baik baru kita nak semayang. Tak jadi. Semayang itulah akan menjadikan kamu baik. Kita bercakap ni Ustaz soal agama, hukum hakam dan sebagainya. Jangan meletakkan suatu paras yang tinggi kepada kita semua. Kita manusia. Betul. Kita bukan malaikat. Ya, aku bukan malaikat. Yang kamulah kita semua. Sebab kalau kita letakkan ni semua ni macam taraf malaikat, akhirnya kita jadi orang yang ego, bongkak diri dan sebagainya. Kadang Ustaz, orang pun selalu sebut bila nak jemput ni ustaz selebriti. Itu satu ustaz. Dia jadi kadang-kadang tak sebut lah ustaz selebriti, saya kata. Panggil ustaz cukup lah. Bukan apa. Pandangan satu benda yang nanti sikit punya hal, rosak ustaz. Yang kata sikit je, nilai setitik, habis rosak susu sebelanga. Itu kita tak nak. Tapi dah itu mungkin orang punya, apa dia orang kata, satu penghargaan orang dan interpretasi tafsiran orang begitu. Kan kita pun sentiasa muhasabah. Ustaz pun gitu juga, saya Ustaz sentiasa bertafakur, memikirkan apa dia orang kata, kesalahan kita, kekurangan yang ada pada diri, kelemahan pada diri. Jadi sama-sama bila kita ingat balik, aku ni insan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat balik banyak kekurangan, muhasabah, lalu kita ada rasa bagaimana untuk nak upgrade, nak perbetulkan tadi, ya, dalam hidup kita kekurangan yang ada, maka insya-Allah kita balik kepada Allah, insya-Allah kita akan jadi tenang, hati kita insya-Allah pun akan jadi senang. Sebab itu saya katakan tadi, bila musibah yang berlaku menimpa kita, ingat musibah tu ujian. Musibah itu adalah satu ujian. Sama ada ujian nikmat, ujian musibah. Yang kita takut ni ujian nikmat juga. Ada yang gagal, ujian musibah pun begitu juga. Kan itu kita balik, kalau musibah maka kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku datang daripada Allah, kepunyaan Allah, dan aku kembali kepada Allah. Hilang segala-galanya. Hilang segala-galanya. Insya-Allah mudah-mudahan kalau inilah yang kita kekal, ya, yakin dengan Allah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong kita besok di akhirat, waktu dalam keadaan kita terkapai-kapai mencari pertolongan dan bantuan insya-Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kita minta tolong, maka kata Nabi, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazuka. Kamu jaga Tuhan, kamu jaga Allah, insya-Allah Allah akan jaga kamu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mungkin ada sedikit doa sebagai penutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana
وعبادتنا ومجلسنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا يا الله، ونعوذ بك من فتنة الدنيا يا رحمن، ونعوذ بك من فتنة الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan bersama Tanyalah Ustaz pada esok pagi dengan sahabat saya Da'i Aiman, juga panelnya Ustaz Jafri Abu Bakar. Topik hadis 40 Imam Nawawi, zuhud sejati, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, terima kasih dari utara atas sokongan, terima kasih dari selatan atas perhatian, terima kasih dari barat meminjamkan pendengaran, dan terima kasih dari timur menjadikan tontonan. Saya Da'i Hakim, mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا.